kita tidak mempunyai tanah dah. Di mana lagi tapak pelupusan kita boleh bina? Kita kena beralih kepada teknologi baru dan juga perlu mengurang sampah. Kalau kita tak kutip 1 hari, 2 hari atau tak ikut jadual, taklah bau busuk, tempat pun dah jadi kotor. Tanggungjawab menjaga kebersihan ni bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Semua rakyat Malaysia patut jaga kebersihan untuk memastikan bahawa sampah ni boleh diasingkan, dikitas semula dan tidak dibuang di tapak pelupusan. Setiap hari hampir 40,000 tan sampah dikutip syarikat konsesi di seluruh negara. Bererti sebanyak 14 tan metrik sampah setahun bakal dijana menjelang tahun 2022. Ini tidak termasuk pencemaran sampah yang dilakukan oleh segelintir masyarakat di lokasi tidak sepatutnya seperti laut dan sungai. 95% dihantar ke tapak pelupusan. Pastinya perkara sebegini membangkitkan kebimbangan semua pihak. Adakah tapak pelupusan sedia ada mampu menampung kapasiti sampah negara sekiranya trend ini berterusan? Terletak di daerah Hulu Selangor, tapak pelupusan sanitari Bukit Tagar dibina di atas tanah seluas 700 ekar. Ia mampu menampung keperluan pelupusan sisa pepejal dengan kapasiti 120 juta tan metrik untuk tempoh lebih 60 tahun. Dalam setahun, lokasi ini menerima kira-kira 1 juta tan sampah dari Selangor dan Kuala Lumpur yang dibawa oleh kontena dan lori pengangkut sampah. Di Kuala Lumpur, setiap sampah yang dikutip dibawa terlebih dahulu ke stesen pemindahan sisa pepejal Taman Beringin Kepong. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCOP) memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan tugas kebersihan berjalan lancar. Jadi tugas dari SWCOP adalah kita menyelialah kerja-kerja yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat pembersihan yang kita lantik lah. Kita ada syarikat konsesi yang kita lantik untuk menguruskan pengurusan sisa pepejal lah, kutipan sampah dan juga pembersihan awam di 7 negeri yang kita diberi tanggungjawab lah. Kita kena ingat sampah ni dikumpulkan di rumah-rumah. Biasanya rumah-rumah di negara kita ni, kalau kita tak kutip 1 hari, 2 hari atau tak ikut jadual, penduduk akan menggaduh, membuat aduan. Bau busuk. Taklah bau busuk, tempat pun dah jadi kotor. Dia akan keluarkan, dipanggil air larut resap yang akan mencemarkan alam sekitar. Jadi ini semua satu ketidakselesaan kepada penduduk. Jadi sampah perlu diletakkan di kebuk sampah dan akan dikutip mengikut jadual-jadual ditetapkan dan akan diambil oleh syarikat-syarikat kontraktor ataupun konsesi melalui lori-lori pengangkut sampah ataupun kita panggil kompakter lah. Pelbagai langkah diperkenalkan SWCOP bagi memupuk kesedaran masyarakat sebagai pemangkin kepada dasar kebersihan negara. Antaranya amalan kitar semula yang masih tidak banyak dipraktikkan rakyat Malaysia. Semestinya tanggungjawab memelihara alam sekitar tanggungjawab bersama. Kehidupan sebagai nelayan ada kalanya pulang dari laut tanpa hasil tangkapan. Namun pengenalan kepada Trash to Cash, program yang menawarkan jual beli barangan terpakai, sedikit sebanyak membuka ruang pendapatan kepada 2 penduduk kampung seberang ramai Perlis ini. Asri Jab dan Jamaluddin Alias memanfaatkan rutin harian ke laut dengan mengutip sampah sarap yang terapung di permukaan air. Ni tak ada lagi dalam ni. Dia tak ada.
Yang sampah datang dari atas. Atas ni panggil hulu. Dari sana lah sampah turun, dia akan sampai ke kawasan kampung-kampung sini, dia akan tersangkut di sampan-sampan ke kata daratan tu, dia sangkut sini. Dia sampah yang asal dia. Sampah kadang-kadang kami jumpa ke yang mana botol ke apa kami kutipkan, macam apa kayu ke plastik ke kami ambil juga. Kami akan buang dan plastik kami akan buang yang itu. Yang mana yang boleh guna pakai, yang boleh kami jual, kami jual. Itulah untuk salah satu pendapatan kami. Boleh untuk tampung pendapatan yang kami layan mungkin keluar rezeki itu tak ada. Dengan adanya kami kutip sampah ni, adalah rezeki. Dulu memang banyak. Sekarang ni kita nampak dia dah berkurang sebab kesedaran daripada kempen yang tuanku buat untuk transformasi perkampungan nelayan ni. Dulu memang orang sini buang macam tu je. Tapi semenjak jadi perkampungan ni, SW Corp dah masuk. Jadi dia buat 2 minggu sekali, dia beli balik barang ni, jadi menambahkan hasil lah. Kita dalam cara tak langsung tu, sama kita kutip botol ni, dulu banyak. Sekarang ni bila kita kutip-kutip, ada orang lain berkutip, jadi lagi cantik lah kampung. Dengan sempena dengan tuanku punya hasrat tu, tercapai lah. Hari ini, program bulanan Trash to Cash anjuran SW Corp Perlis berlangsung seperti biasa. Penduduk kampung seberang ramai dan sekitarnya hadir membawa hasil barangan boleh kitar semula yang dikumpul. Ini merupakan program Trash to Cash. Untuk kutipan pada hari ini adalah sebanyak 513 kilo. Itu melebihi setengah tan. Untuk SW Corp kita amat menghargailah sambutan dan komitmen penduduk untuk turut serta dan menyambut baiklah program yang dilaksanakan oleh SW Corp. Dan untuk makluman juga, program ini merupakan salah satu daripada kluster dasar kebersihan negara, iaitu kluster 3 melibatkan circular economy atau ekonomi kitaran, di mana menjana pendapatan melalui penjualan barangan kita semula. Dan program ini dilaksanakan secara berkala oleh pihak SW Corp dengan bantuan oleh syarikat Environment Idaman. Dan kita laksanakan sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali untuk program Trash to Cash ini. Berusia 12 tahun, adik Darwiz Razlan menjual hampir 80 kg barangan boleh kitar semula kepada SW Corp, sekaligus mencatat rekod jualan tertinggi dalam program hari ini. Adik jumpa kat mana ni? Adik cari kat mana? Kat kampung. Kat kampung. Kampung. Oh, dalam kampung lah. Okey, hari ni adik boleh RM23.50 sen. Jadi hari ini melibatkan 53 orang penduduk. Kalau ikutkan sebelum tempoh PKP, ia melibatkan hampir 200 ke 300 orang penduduk. Jadi barang-barang kita semula yang dibawa oleh penduduk pada hari ini adalah lebih kepada botol, kertas, kotak, dan ada juga terdapat bahan e-waste, iaitu televisyen serta besi dan zinc. Jadi ini adalah barangan yang terhasil daripada isi rumah ataupun daripada rumah penduduk itu sendiri yang dibawa. Jadi secara tak langsung, barang-barang kita semula yang dibawa oleh penduduk ni akan memberi pendapatan kepada penduduk itu sendiri. Adik kira adik dulu. Cukup dah? 1, 2, Ni yang barangan ni nanti akan dibawa ke mana? Okey, barangan kita semula ni akan dibawa ke pusat pengumpulan kita semula. Iaitu fasiliti kita semula lah yang diuruskan oleh pihak Environment Idaman. Setiap barangan boleh kitar semula mempunyai nilai berbeza untuk setiap unit, bermula dari 5 sen sehingga RM3. Aktiviti sebegini membuka mata rakyat untuk lebih memahami kepentingan pengasingan sampah dari rumah yang turut membawa faedah besar kepada mereka. Jam 6.30 pagi.
Petugas kebersihan syarikat konsesi Alam Flora Sendirian Berhad bersiap sedia di depo simpanan kenderaan Putrajaya sebelum keluar menjalankan rutin. Lori pengangkut sampah atau lori kompakter antara berperanan penting dalam pengurusan sisa pepejal. Kenderaan yang akan dipandu diperiksa terlebih dahulu bagi memastikan tugas mengutip sampah sebentar lagi tidak terjejas. Muhammad Syahrul Hafiz Zainuddin sudah 8 tahun bekerja sebagai pengangkut sampah. Kita masuk kerja dalam pukul 7 pagi. Kita ada roll call, cek lori semua. Kita masuk rutin dalam pukul 8.30. Dalam satu hari, kutipan taman dalam 500 biji ke 600 biji rumah, campur dengan apartmen, kondo, sekolah, semualah. Tugasan pembersihan tidak pernah berhenti. Setiap hari, lori-lori ini keluar menuju ke lokasi seperti dijadualkan. Putrajaya, bandaraya pintar, menempatkan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Seiring peranannya yang kritikal, pengurusan sisa pepejal di sini juga ditadbir urus dengan sistematik sesuai dengan konsep kelestarian alam sekitar. Tanpa pernah merasa rendah diri dengan kerjayanya, pemuda 33 tahun ini menganggap dirinya penting dalam memastikan negara mencapai tahap kebersihan tertinggi. Orang kata kalau kita duduk belakang ni, orang tengok tutup hidung. Pada dia orang kata, cakap macam ni, orang pandang kita nampak busuk lah. Ni dah kerja kan, tanggungjawab kita, mana kita kena teruskan lah. Sebab orang kata nak cari rezeki. Sebab kerja ni orang kata tak memilih. Ikut je lah mana yang kita mampu lah, yang kita mampu buat, kita usahakan lah. Tugas pagi ini dimulakan dengan kawasan perumahan di Presin 15. Setiap unit rumah, 2 tong sampah berwarna hijau dan oranye disediakan. Setiap penduduk bertanggungjawab memastikan sampah dibuang ke dalam tong dan tidak dibiarkan di luar. Pergi hantar sampah tu ke tong, tapi dia tak masukkan dalam tong, dia letak bawah. Maksudnya kita kena buat 2 kerja lah. Lepas tu bersepah lagi dengan plastik koyak lagi, bertabur. Maknanya semua kerja tu kita akan buat lah. Okey, macam yang koyak tu kita kena sapu lah. Sapu guna pencakar, maknanya kasih tempat tu bersih. Maknanya tak ada aduan. Sepanjang proses kutipan, antara cabaran yang dihadapi membabitkan penemuan binatang berbisa, alatan tajam termasuk keadaan cuaca yang tidak menentu. Okey, kita tengok pada situasi macam hujan, ada petih, kita akan stop. Tapi kalau setakat hujan renyai-renyai itu kita akan teruskan. Sebab risiko dia, kita lalu ada bawah pokok. Risiko paling besar. SW Corp menerusi pegawai penguatkuasa memantau petugas syarikat konsesi dan penduduk sekitar sekiranya terdapat ketidakpatuhan terhadap etika pengurusan sampah. Salah seorang penduduk, Datin Salbiah Abdul Aziz, mengamalkan pengasingan sisa sejak lebih 15 tahun lalu. Di rumah ni saya memang galakkan ahli keluarga supaya mengasingkan bahan-bahan yang boleh kita recycle seperti botol plastik, tin susu dan sebagainya tu. Biasanya kalau yang bekas makanan, tin dan sebagainya saya akan cuci dulu. Setiap hari Isnin kutipan sampah recycle. Jadi sepanjang minggu tu saya akan simpan dan pagi Isnin saya akan masukkan di dalam tong sampah. Tu kadang-kadang saya siap lapik dengan plastik supaya tak terbuang keluar lah. Kalau dah terbuang tu pagi Isnin saya akan korek keluar supaya memudahkan pekerja Alam Flora mengangkat sampah-sampah. Jadi alhamdulillah lah sejak saya tinggal di Putrajaya dalam tahun 2003 dulu memang it has been, kata orang tu dah jadi satu habit memang kita mengasingkan sampah recycle dan sampah domestik. Penguatkuasa SW Corp akan membuat pemeriksaan di setiap rumah di mana mengharapkan semua penduduk membuat pengasingan sisa di mana semua barangan kita semula perlu diasingkan dan tidak diletakkan dalam tong hijau ni lah. Tong hijau ini adalah sampah yang tidak boleh dikita semula. Sekiranya penguatkuasa datang dan melihat sampah ini bertaburan di tepi,
So kita akan ada teguran kepada penduduk, dan sekiranya penduduk meletakkan barangan kita semula bercampur, dan kita akan letakkan satu kesalahan lah kepada penduduk tersebut, notis kesalahan. Berasal dari Sabak Bernam, Syahrul beranggapan sokongan dan kerjasama masyarakat memberi kesan besar terhadap petugas kebersihan sepertinya. Kadang budak-budak datang lambai, kadang dia bagi air, kadang dia bagi biskut. So layanan tu kita rasa jadi happy lah. Walaupun kita kutip sampah, kita jadi happy, kita jadi lagi semangat. Di Putrajaya dan di KL sendiri, sebenarnya setiap lori sampah ni, kita ada chip, kita ada GPS, Global Positioning System, yang menentukanlah lokasi-lokasi lori ni, dan juga kita boleh tahu, kita ada sistem kawalan, kita ada, kita panggil Center of, kita boleh C4I di Pejabat Daya Sabukop, di Cyberjaya, kita boleh memantau pergerakan lori-lori ni. Jadi kita boleh tahu kawasan-kawasan yang telah dikutip, ataupun yang belum dikutip. Sistem ni dia akan memberi warna yang berbeza. Kalau merah premis tu, dalam sistem tu berwarna merah, belum dikutip. Tapi kalau kita nampak dia dah hijau, maknanya dia telah hijau, maknanya laluan tersebut telah dikutip. Jadi kita boleh memantau di situ. Kita nak pastikan bahawa setiap taman, setiap kawasan tu bersih. Pusat Komuniti Sifar Sisa, ZIKOM, satu lagi inisiatif SW Corp, mendidik orang ramai untuk lebih menyayangi alam sekitar. Diaktifkan 2 tahun lalu di Pangsapuri Program Perumahan Rakyat PPR Kota Baru Kelantan, kempen ini menerima sambutan memberangsangkan dalam kalangan penduduk. Program ZIKOM ni kita buat di 17 program perumahan rakyat yang di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di mana kita berkempen dan kita mendidik penduduk untuk mengasingkan sampah, menyita semula sampah, dan kita perkenalkan, kita panggil skim mata ganjaran. Maknanya sampah-sampah yang boleh dikita semula ni boleh ditukarkan kepada barangan. Saya rasa berbangga lah macam ada pusat gini ni. PPR kita ni nampak bersih. Saya rasa okey, kerajaan kita mewujudkan ZIKOM Community. Mula-mula saya pun tak tahu apa tu ZIKOM Community. Kita pakat main buai ya. Kita tak tahu sisa ni ada nilai buat pengumpulan ni. Saya dah 2-3 kali menebus barangan. Kesempatan ini turut diambil oleh Kapohim untuk lebih memahami konsep melestarikan alam sekitar. Setiap jenis sampah termasuk sisa makanan boleh digunakan untuk tujuan lebih produktif. Macam sisa makanan ni kumpul-kumpul. Kalau sikit, letak dalam plastik bag, letak di freezer. Kumpul dulu, kumpul banyak. Lepas tu baru bawa pergi ZIKOM. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bapa berusia 45 tahun ini juga menerapkan amalan mengumpul dan mengasingkan barangan terpakai kepada 4 anaknya. Kalau macam sekarang, ZIKOM 1 minggu hanya buka sekali. So, simpan seminggu lah untuk tunggu hari ZIKOM buka. Baru bawa pergi timbang. Anggaran 2-3 kilo kalau sisa makanan. Lepas tu kita dalam 10 kilo lah. Kalau pergi cop tu, biasa dalam 10 cop lah. Sebagai peniaga pisang goreng, Tuan Nur Hayati Tuan Loh menggunakan lebih 5 botol minyak masak setiap hari. Pengenalan kepada ZIKOM memberi ilham kepadanya untuk menapis dan menukar ganti minyak terpakai dengan minyak baharu di pusat ZIKOM. Saya tukarlah, cukup bulan tu saya ambil minyak sini juga. Saya tukar dengan minyak juga. Cok kan. Saya ipun cok tu saya ambil dalam. Sebulan tu banyaklah sekali. Saya ambil 10 botol saya ambil. Jadi kadang-kadang saya ambil minyak sini. Terus itulah saya gunalah, saya goreng.
Sejak dibuka jam 10 pagi tadi, orang ramai tidak putus-putus menghantar dan membuat penebusan barangan seperti beras, sabun basuh dan minyak. Syarat untuk mendapatkan 1 cap tebus ganjaran, penduduk perlu membawa 1 kilogram barangan kitar semula bersama 500 gram sisa makanan. Sampah kita di negara kita ni, komposisi sampah, kandungan yang paling tinggi adalah food waste, sisa makanan. Tapi bila kita kata kita sisa kita semula, tidak termasuk sisa makanan. Jadi dalam program Zicom ni, kita mengambil inisiatif untuk kita sediakan baldi ataupun tong-tong kepada penduduk untuk mengasingkan sisa makanan, dan kita membuat pengumpulan di pusat Zicom ni, dan sisa makanan itu dijadikan kompos, dijadikan baja kompos, dan baja ini pula boleh digunakan untuk taman-taman komuniti ataupun urban farming di kawasan PPR yang kita tempatkan. Letak pada sini, sampai sini dah. Dengan bantuan kaki tangan, penduduk dilatih membuat sendiri baja kompos. Okey, karena nanti dia kasih murah dulu, dia rata-rata dulu dah. Setiap sisa perlu dicarik dan diurai sebelum digaul dengan tanah bagi mempercepatkan proses penguraian. Bahan yang digaul kemudian ditutup dan disimpan selama 2 minggu. Bagi mempercepatkan pembuatan baja kompos, SW Corp turut menggunakan mesin memproses baja. Di sini, sisa makanan digaul dengan habuk papan yang berbeza dengan kaedah manual menggunakan tanah. Untuk proses ini memerlukan lebih kurang 24 jam untuk diproses, dan apabila baja siap kita akan keluarkan dan peramkan dia selama 14 hari sebelum digunakan di kebun-kebun. Untuk mesin manual kita memerlukan lebih masa dia 14 hari untuk siap diproses, tapi untuk menggunakan mesin kita memerlukan masa 1 hari untuk diproses dan diperamkan sebelum digunakan. Dan dia punya hasil dia lagi cantik daripada mesin lah. Baja yang terhasil kemudian digunakan pada tanaman di kebun komuniti PPR Kota Baru. Penggunaan baja kompos sekaligus menjimatkan kos membeli baja kimia. Kandungan nutrien yang lengkap menjadikan struktur tanah lebih baik sekaligus hasil tanaman lebih sihat dan berkhasiat. Direkodkan sepanjang tahun lalu sahaja, hampir 800,000 tan sisa pepejal dihantar ke stesen pemindahan sisa pepejal Taman Beringin, Kepong, Kuala Lumpur. Setiap sampah yang dibawa disertai air larut resap, iaitu cecair yang terhasil akibat degradasi sisa dan penyusupan air hujan. Sekaligus menghasilkan bau yang sangat busuk serta bersifat asidik. Di Kuala Lumpur ni, kita tempat rebusan kita jauh. Ada lebih 60 km daripada sini, di Bukit Tagar. Jadi di KL ni kita ada sehari dalam 2,250 tan sampah sehari. Dengan penduduk lebih kurang 550,000 premis lah yang kita servis. Trip di KL ni ada 661 trip, lori-lori kompakter ni. Jadi lori ini akan dipunggah masuk kontena dan dia akan dibawa ke Bukit Tagar. Trip ke Bukit Tagar, kalau kompakter 661 trip. Kalau melalui kontena cuma ada 100 trip saja. Jadi itulah maknanya satu, dia mengurangkan trafik lah. Dia memberi kesedaran kepada penduduk. Kalau banyak sangat lori sampah di atas jalan pun akan menimbulkan aduan kepada masyarakat. Jadi inilah tindakan yang kita buat bagi di KL dan juga di Johor Bahru. Di Johor Bahru pun ada satu transfer station macam ini yang diproses untuk memindahkan sampah daripada lori sampah kepada lori kontena. Kita panggil long haulage untuk dibawa ke tapak pelebusan di Bukit Tagar. Air larut resap yang terhasil dari sisa buangan tadi disalurkan ke sini untuk dirawat sebelum dilepaskan ke sungai. Okey, sekarang ini kita berada di
chemical treatment yang mana bangunan ini dibina pada tahun 2016 lah. Okey, dekat sini air licik ataupun air resapan sampah ni yang dikumpulkan di collection sump akan disalurkan ke sini. Peringkat awal, air ini akan kita melalui proses oil skimmer yang mana kita akan asingkan air dengan minyak. Yang mana jika ada minyak dalam air, kita punya rawatan untuk air licik ini akan terjejas lah. Okey, selepas melalui proses oil skimmer, air ini akan melalui proses pula untuk pH adjustment. Sebagaimana kita tahu air licik ini dia punya pH dia acidic, iaitu daripada pH dia dari 3 hingga 4. So dekat pH adjustment ni kita jadikan air itu dia punya jadi alkali, iaitu pH dia dari 7 hingga 8 lah. Okey, selepas melalui proses pH adjustment, air ini akan disalurkan ke coagulation process di mana kita asingkan heavy metal dengan TSS lah. Okey. Lepas itu air ini akan disalurkan pula ke flocculation process yang mana air kita untuk besarkan lagi saiz flock tu. Mendapat itulah. Selepas melalui proses semua daripada collection pond sampai ke chemical treatment, biological treatment dan tertiary treatment, air yang terhasil merupakan air yang comply yang mana mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan tiada bau lah. Compare dengan daripada sos yang masuk ke sini lah. Sisa pepejal yang dimampatkan ke dalam kontena perlu dihantar ke tapak pelupusan sanitari Bukit Tagar untuk dilupus sepenuhnya. Perjalanan sejauh 60 km mengambil masa hampir 1 jam. Sampah terakhir dibawa masuk ke tapak pelupusan ini adalah pada jam 11 malam. Sepanjang tempoh operasi, tenaga kerja termasuk pelbagai jenis trak dan jentera pemampat dibahagikan kepada 3 shift supaya tapak ini dapat diselenggara dengan cekap dan sempurna. Setiap hari tapak pelupusan sanitari Bukit Tagar menerima hampir 3,000 tan sampah untuk dilupuskan. Setiap sampah ini akan dirata dan dipadatkan oleh jentera sebelum ditutup dengan tanah bagi mengelakkan bau yang sangat kuat dan juga bagi mengelakkan penghasilan air larut resap. Kalau anda lihat sendiri, saya sekarang ini berada hanya 200 meter dari kawasan tempat pembuangan sampah di belakang ini. Namun baunya amat minima kerana kawasan ini menggunakan teknologi sistematik. Mungkin ramai tidak menyangka ini tapak pelupusan Bukit Tagar. Kosong, tiada timbunan sampah yang menggunung. Semua sampah telah ditanam di dalam kawah tanah dan ditutup dengan kanvas khas setelah penuh. Mendapan sampah menghasilkan gas sisa pepejal yang boleh diekstrak untuk dirawat secara komprehensif. Gas tapak pelupusan mengandungi 3 komponen utama. Satu, 50 ke 60% adalah gas metana, CH4. 35 ke 40% adalah gas CO2, karbon dioksida. Manakala lebih kurang 1 ke 2% yang lain adalah gas-gas yang lain lah. Pemasangan pipe biasanya kita pasang pada setiap lapisan. Melalui lapisan sampah tu kita akan ekstrak gas tu menggunakan pipe HDPE biasanya. Lepas tu kita akan ekstrak dia ke Renewable Energy Center. Apa yang kita guna untuk gas tu adalah untuk menghasilkan elektrik melalui penggunaan gas enjin. Gas enjin akan bersambung dengan alternator akan produce elektrik dan elektrik itu dikenali sebagai tenaga hijau diperbarui. Isu utama pengurusan projek adalah pertama, kita tidak mempunyai tanah dah. Kemudian yang kedua, semua orang tak nak tapak itu dibina di sebelah rumah mereka. Jadi yang ketiga, kos pengurusan itu tinggi. Jadi sekiranya kita meneruskan penggunaan tapak pelupusan ni, kita sudah tidak ada tanah. Di mana lagi tapak pelupusan kita perlu bina? Jadi kita kena beralih kepada teknologi baru dan juga perlu mengurang sampah supaya tapak pelupusan yang sedia ada ni boleh bertahan lagi lama.
kita tidak perlu mencari tanah baru untuk membina tapak pelupusan. Dan perkara yang paling utama juga adalah dalam rancangan Malaysia ke-12 yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini, di mana kita akan melipat gandakan usaha ke arah ekonomi kitaran. Maknanya mengurangkan sampah yang akan dilupuskan di tapak pelupusan. Jadi sampah ni kalau boleh diproses, dikitar semula dan tidak menjadi sampah yang akan dilupuskan di tapak pelupusan. Tapi usaha yang paling penting adalah kesedaran kepada masyarakat. Inilah yang kita perlu lipat gandakan usaha supaya masyarakat bersama dengan kerajaan untuk memastikan bahawa sampah ini boleh diasingkan, dikitar semula dan tidak dibuang di tapak pelupusan. Kampung nelayan yang dahulunya kotor dan dipenuhi sampah sarap kini tampil dengan wajah baharu. Cantik, bersih dan ceria. Projek Diraja Transformasi Kampung Seberang Ramai nyata membawa perubahan drastik kepada kampung ini. Hasil ilham Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail, pelaksanaannya bermula akhir tahun 2020 merangkumi 7 kawasan yang terdapat di dalam Kampung Seberang Ramai. Keindahannya sekaligus menggamit pelancong untuk berkunjung. Projek Diraja Transformasi Kampung Seberang Ramai ini merupakan satu program yang diinisiatifkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Tuanku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Mulia Perlis MAIPS, dan baginda telah menerajui program transformasi Kampung Seberang Ramai ini sebagai salah satu daripada pendekatan baginda untuk mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan juga keindahan di kampung-kampung sekitar negeri Perlis. Idea ni datang dengan sendiri je. Sebab kita tengok barang-barang terpakai, jadi kita tengok apa yang kita boleh buat. Jadi yang ini dia bukan hanya satu pattern. Di atas kreativiti kita, kalau kita aktif, mana kita boleh berbentuk-bentukkan dia. Bila siap semua, kita akan bubur warna-warni. Program ini dilaksanakan oleh pihak MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Mulia Perlis, dan juga pihak Yayasan Tuanku Said Putra Perlis, WTSP Perlis, dengan kerjasama pihak kerajaan negeri Perlis dan juga agensi negeri dan persekutuan. Utamanya pihak SW Corp yang awal menginisiatifkan pelaksanaan program kebersihan dan juga keceriaan di kawasan kampung ini. Dan alhamdulillah menatijahkan beberapa elemen tambah nilai kepada kampung ini. Terutamanya yang paling nampak sekali adalah pada fizikal kampung, yang sebelum daripada ini Kampung Seberang Ramai adalah seperti mana kebanyakan kampung nelayan lain di negara kita. Dan alhamdulillah dengan pelaksanaan program ini kita nampak ada tambah nilai kebersihan kepada kampung ini. Dan sebenarnya dari sudut jangkaan masa panjang bukan sekadar fizikal kepada kampung yang kita fokus, tetapi kita ingin berhasrat untuk melaksanakan transformasi secara menyeluruh ataupun holistik kepada kampung ini. Bukan sekadar bersih, bukan sekadar keceriaan, tetapi kepada mentaliti ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Semangat yang ada pada mereka yang boleh dipertahankan. Semangat itu mereka terjemahkan, bukan sekadar semangat dalaman mereka mungkin kepada ahli keluarga, tapi mereka terjemahkan dalam bentuk tindakan. Jambatan berwarna-warni ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Dibina pada tahun 2013 bagi menggantikan jambatan lama iaitu Jambatan Kuala Perlis yang dibina pada tahun 1960. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong ketiga merangkap Raja Perlis pada ketika itu berkenan untuk merasmikan sendiri Jambatan Kuala Perlis pada tahun 1961
Menggunakan struktur besi dan juga kayu, ia telah diperbaiki sebanyak 3 kali sebelum digantikan dengan jambatan Tuanku Syed Putra. Tujuh minit berjalan kaki dari pintu masuk kampung, halaman rumah seorang warga emas menarik perhatian. Kediaman ini dimiliki Nurmah Cik Nur, warga emas berusia 62 tahun. Sama seperti penduduk lain, kawasan rumahnya sebelum ini dilutupi lumpur dan selut tebal berikutan lokasinya bersebelahan muara. Namun sejak 3 tahun lalu, halaman rumahnya beransur-ansur dilitupi pasir. Kalau kita tak berpasir, jadi kita ada keadaan yang kotor. Ya, jadi berselut kan. Air pasang masuk, keluar hantar sampah, keluar sampah, hantar sampah kan. Jadi saya yang buat macam ni, saya nak jaga kebersihan. Saya utamakan kebersihan dan kecantikan. Bila cantik, kita sendiri berasa tenang, berasa seronok diri tahu. Jadi suasana kita tengok suasana kita apa yang kita nampak sekarang kan. Macam itulah. Kalau kita tak usaha nak bagi cantik, jadi siapa nak buat untuk kita? Kalau kita sendiri tak mengusahakan. Macam kita sampah lah kan. Kalau kita buang sampah merata-rata, kalau kita ingat buat benda yang orang kata macam orang tak nampak. Tapi bila orang lalu, nama tak cantik kan. Jadi orang tengok kampung kita tak bersih. Kalau dulu, kalau orang biasa ambil gambar ni, tengok keadaan rumah saya, memang orang tak minat. Seusai subuh, pasangan ini menuju ke pantai berdekatan untuk mendapatkan pasir. Macam saya guna pasir yang sedang. Untuk kebun, untuk macam tanaman, pokok-pokok saya guna yang halus. Kita gai dengan baja lain pula kan. Kasar tu, kalau kita letak air pasang bawa mai, dia akan terapung. Dia akan hanyut balik. Sekali bawa 2 kampik, anggaran berat dia lebih kurang 60 kilo. Dulu kita kuat sikit, lebih kurang kadang-kadang sampai dekat 30 kampik. Sekarang dah pelan kurang lah. Motor pun dia pun tak kuat dah kan. Macam kita lah juga kan. Jadi sekarang ni habis tinggi 20 kampik sajalah. Kalau kira kampik tu dalam 5,000 kampik dah lah. Kita buat angkut ni, pimai-pimai tu kan. Dia untuk mengecat ni warna-warna, dia ada tema dia masing-masing. Macam kawasan saya ni tema dia pelangi. Jadi dia bagi warna 7 pelangi untuk mengecat lah masing-masing. Jadi satu kampung ke satu kampung. Jadi hingga luaslah dari perubahan untuk pelancong-pelancong masuk dalam kampung. Jadi kalau kita tak bersih, tak jaga kampung kita, kerajaan bagi cat ke sapu cat kalau mana pun membazir. Jadi kita habiskan duit kerajaan. Jadi kalau kita tak jaga kebersihan. Yang penting kebersihan. Kalau kita orang pelawat kalau ada rumah wala cantik tapi bersepoh-sepoh segala tong-tong botol-botol kan. Jadi orang tak akan datang. Oleh kerana bila orang masuk dalam FB rata-rata kan media, jadi tengok kecantikan dalam kampung, jadi adalah juga pelawat-pelawat masuk kampung. Jadi orang kampung pun boleh cari makan tambahan, ada jual tepi jalan kan. Jadi untuk menambahkan pendapatan kan. Menjaga kebersihan negara adalah usaha kolektif. Pengenalan dan kempen kerajaan dalam melestarikan alam sekitar sering dilaksanakan. Masyarakat perlu berganding bahu bersama-sama merealisasikan impian negara mencapai tahap kebersihan terbaik. Inilah satu cabaran yang paling tinggilah kepada SMBUKOP untuk memastikan setiap orang lah. Sebab tanggungjawab menjaga kebersihan ni bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Semua rakyat Malaysia patut jaga kebersihan. Jadi inilah peranan kita untuk memastikan bahawa komuniti pun bertanggungjawab terhadap kebersihan. Semoga gerakan murni ini akan bertali arus agar generasi mendatang dapat mewarisi tanah air tercinta yang bersih dan sejahtera.